الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita akan masuk pada hadis yang pertama dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama Umar ini ialah Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Yani hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua daripada Amirul Mukminin Abi Hafs. Amirul Mukminin adalah gelaran kepada pemerintah Khalifah Islam Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah selepas daripada itu. Pada zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada gelaran Amirul Mukminin. Orang memanggil Abu Bakar Siddiq sebagai Khalifata Rasulullah, Khalifah Rasulullah. Selepas daripada Abi Bakar, maka Umar bin Khattab mengambil tanggungjawab amanah pemerintahan. Orang memanggilnya, kadangkala mereka panggilnya dengan Khalifata Abi Bakrin, Khalifah Abi Bakar, kerana Khalifah bermaksud pengganti. Kadang-kala mereka panggil dia Khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Umar ni seorang pemerintah yang bijak dan jauh dia punya pandangan dia. Tuan-tuan tahu bahawasanya Abu Bakar Siddiq memerintah hanya 2 tahun lebih dan tak banyak perkara yang dapat dibuat oleh Abu Bakar. Pemerintahannya gilang gemilang, tetapi tempoh masanya singkat. Kelebihan Umar ialah Allah menakdirkan umurnya panjang. Semasa pemerintahan dia sempat memerintah 10 tahun. Umar bin Khattab dia fikir panggilan ini agak kurang sesuai, kerana dia fikir nanti mari orang berikutnya dia akan panggil Khalifati Rasulullah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Mai lagi lama aku lagi duk panjang. Satu hari, dengan berbagai riwayat, sebahagian kata Amr bin As, sebahagian kata orang lain, mereka menyatakan dia Umar mendengar orang memanggil dia ya Amirul Mukminin, wahai pemerintah orang-orang mukminin, wahai ketua. Amir ni ketua orang-orang mukminin. Tentu Amir makna lain, Amir makna lain.
dia, ya Amirul Mukminin, wahai ketua orang-orang mukminin. Kata Umar, asabta atau asabtuma, betul kamu berdua, betul kamu. Antumul mu'minun wa ana amirukum, kamu orang-orang beriman dan aku pemimpin kamu. Maka panggilan Amirul Mukminin itu menyenangkan hati Umar, dan selepas daripada itu maka Umar ni dipanggil dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin sekalian, Umar bin Khattab terkenal dalam sejarah Islam. Kebanyakan kita baca Umar ni orangnya garang, orangnya tangkas, orangnya hebat. Bahasa kita ni orang dia cengeng. Tapi demikianlah hebatnya Islam ini, dia berjaya menjadikan bentuk dan watak manusia ini yang berbagai-bagai itu, watak itu tunduk kepada Islam. Orang yang garang, orang yang hebat, orang yang tangkas, bila dia masuk Islam, Islam tak kata hang kena jadi mandom, hang kena jadi lembab, hang kena jadi sengap, tak. Gunakan kehebatan, ketangkasan hang, kehebatan hang, tetapi dengan cara berkhidmat kepada Islam dan patuh kepada hukum hakam syarak. Ada yang masuk Islam di kalangan para penyair seperti Hassan bin Thabit. Nabi SAW tak bunuh keupayaan dia bersyair. Kalau dulu hang syair merapu, lah hang syair bagi elok. Kalau zaman lah kaki hadut menyanyi tu dia masuk main semangat Islam, kita kata bukan pencen menyanyi, nyanyi dengan cara yang elok, yang syarak izinkan. Islam tak membunuh watak yang boleh ataupun kerja-kerja yang boleh dimanfaatkan untuk agama, dia tak bunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan tahu sejarah dia antara orang yang awal masuk Islam di peringkat Makkah. Dan apabila Nabi SAW wafat, orang Islam dalam keadaan kelang kabut. Tuan-tuan, Nabi SAW hidup dengan orang Islam, dia pemimpin, dia apa, kasih sayang, perasaan, walak, kesetiaan duduk pada Nabi. Wafatnya Nabi SAW, mereka jadi kehilangan haluan. Sayyidina Umar masuk tengok, dia kata Rasulullah ni tak wafat, dia kata. Dia pergi bermunajat, macam mana Musa pergi bermunajat kepada Tuhannya. Dan dia akan balik, potong tangan dan kaki, berselang siapa-siapa yang cuba murtad ataupun siapa-siapa yang kata dia wafat. Bukan apa tuan-tuan, dia jadi gelabah, dia jadi tak tahu. Sayang yang tak boleh nak digambarkan. Kalau boleh Rasul tak mau Rasul hilang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia masuk tengok, ternyata nabinya wafat. Tuan bayangkan perasaan para sahabat yang hati nurani mereka bergantung dengan kepimpinan Nabi SAW, Rasul yang mengeluarkan mereka daripada alam jahiliyah kepada Islam, yang membebaskan mereka daripada kesesatan dan membawa mereka kepada cahaya. Rasul yang siang malam mereka hidup bersama dengan dia. Dia bukan seorang raja atau pemerintah yang duduk secara bermewah-mewahan, tetapi ia turun bersama dengan orang ramai, berjuang bersama mereka menegakkan syariat Allah Azza wa Jal. Perasaan kecintaan mereka, kasih sayang mereka pada Rasul bukan kecintaan dan kasih sayang yang dipaksa, tapi ia terbit dari kecintaan yang sebenar. Bagaimanalah perasaan suatu masyarakat yang kehilangan Rasul yang seperti ini? Kesemua para sahabat kebingungan apabila menceritakan Rasul ini wafat. Nabi SAW cuma Umar bin Khattab
pada hari turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Para sahabat seperti Umar antaranya sudah merasakan, bahkan Umar sudah merasakan ada sesuatu yang akan berlaku kerana misi Rasul ialah menyempurnakan agama. Tujuan kedatangan Rasul menyempurnakan agama. Kalau agama sudah sempurna, apa lagi yang tinggal untuk Rasul? Dia mula terasa takut kehilangan Rasul. Nabi pun semasa Hajjatul Wada', Nabi haji satu tu ya, itulah haji yang last, haji selamat tinggal. Ayuhan nas isma'u qawli wa'qilu, wahai manusia, dengarlah perkataanku dan fikir baik-baik. La'alli la alqikum ba'da ami hadha, barangkali aku tidak akan lagi berjumpa dengan kamu selepas daripada tahun aku ini. Dan ucapan-ucapan Nabi bersifat wasiat. Antaranya Nabi sebut, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu menjadi kafir setelah aku wafat. Nanti sebahagian kamu akan memukul, akan memancung leher sebahagian yang lain. Akan berlakunya krisis di tengah-tengah umat Islam, dan akan berlakunya pertempuran antara yang murtad dengan yang tidak murtad. Tetapi ternyata apa yang mereka takuti itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala mengambil Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah 80 hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam di Madinah, di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Orang terpinga-pinga, Umar juga terpinga. Abu Bakar masuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata baginda wafat. Dan Abu Bakar keluar memberikan ucapan yang masyhur dengan katanya, ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw in qutil inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah dari surah Ali Imran, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, seperti mana diutuskan rasul-rasul sebelum daripada. Apakah sekiranya Muhammad itu mati ataupun ia dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang tumitnya berpaling, dia tidak akan dapat memberikan apa-apa mudarat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya. Maka para sahabat dengar, Umar pun insaf. Kalau demikian maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terpaksa membuat suatu kerja penting apabila kewafatan Nabi. Rasul tak ada dah, itulah Rasul yang pengakhir. Tidak ada Nabi selepas Nabi, tak ada Rasul selepas Rasul.
Tetapi kerja Rasul memimpin umat, memimpin kerajaan Madinah, memimpin dunia Islam. Siapa yang nak menggantikannya? Maka para sahabat telah meninggalkan jasad Rasul yang mulia itu. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Berkumpullah para sahabat, berkumpullah Aus, berkumpullah Muhajirin, berkumpullah Ansar, mencari kata sepakat siapa yang hendak mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan memimpin kaum muslimin. Sehinggalah apabila mereka akhirnya sepakat memutuskan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, seorang khalifah yang sangat warak. Abu Bakar ni bila nak ganti Nabi jadi imam, Abu Bakar ni rajulun bakka, salat baca sikit menangis, baca sikit menangis. Orangnya hatinya lunak, dekat dia dengan Allah Azza wa Jal. Abu Bakar yang lunak, yang lembut itu, yang lunak dengan orang ramai itu, yang berlemah lembut dengan rakyat itu, menghadapi cabaran yang paling besar pada zamannya, iaitu murtadnya orang, meninggalkan agama disebabkan mereka kata jika Muhammad itu Rasul, mana mungkin untuk dia wafat. Murtad beberapa kabilah. Abu Bakar terpaksa mengambil tanggungjawab itu, mempertahankan Islam dan membawa Islam bersama-sama dengan para sahabat. Dalam masa 2 tahun 6 bulan ataupun lebih sedikit, pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menghadapi banyak ujian dari sudut untuk mengatasi orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Hadirin mukminin, Abu Bakar ni masa awal tak ada sistem pemerintahan ni, orang tak tahu macam mana. Abu Bakar hari ni orang lantik dah, besok dia bawa barang dia pergi pasar. Umar tanya dia, nak buat apa Abu Bakar? Nak buat apa? Dia kata, aku menega lah. Kami lantik yang jadi khalifah, menega siapa nak urusan negara? Takkan aku tak makan? Umar kata, hang balik, hampir jaga urusan pemerintah, kami fikir macam nak urusan makanan. Dan akhirnya mereka potong wang Baitul Muslim, mereka potong wang peruntukan negara untuk memberikan makan kepada khalifah dengan kadar yang memadai saja. Itu pun Abu Bakar apabila meninggal menjual tanahnya dan membayar semula gajinya kepada kerajaan umat Islam. Mereka memerintah dengan penuh kesalehan dan kewarakan. Apabila Abu Bakar Siddiq, semasa Abu Bakar tuan-tuan, apabila Abu Bakar Siddiq naik, masa nak naik, Muhajirin dan Ansar sepakat. Abu Bakar nampak sikit masa tu dia macam banyak pandangan, dia panas juga nak lantik siapa ni. Orang ni cadang orang ni, orang ni cadang orang ni. Walaupun akhirnya setujulah Abu Bakar. Abu Bakar bila dia nak wafat, dia rasa dia dah sakit, dia bimbang nanti berlaku krisis lagi, atau berlaku lagi siapa pula yang layak. Lalu dia mencadangkan Umar bin Khattab naik memerintah. Surat tu dia bagi, surat dia tulis, dia bagi pada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baca surat dia. Saya baca surat dia sikit. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Hadha ma ahida Abu Bakr bin Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha wa inda awwal ahdihi bil akhirati dakhilan fiha haythu yu'minu al kafiru wa yuqinu al fajiru wa yasduqu al kadhibu fa inni istakhlaftu alaykum ba'di Umar bin Khattab fasma'u lahu wa ati'u
Hingga perkataan dia, fa in adila fadzalika dhanni bihi wa ilmi fihi wa in baddala falikulli imri'in maktasaba minal ithim wal khairu aradtu wa la a'lamul ghaib wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Tuan-tuan dengar waraknya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bismillahirrahmanirrahim. Inilah apa yang dipesan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir hidupnya di dunia ini, dalam keadaan dia sedang keluar daripada dunia. Maksud Abu Bakar, dia kata aku tulis surat ni ketika aku ni pada akhir hayat, ketika aku sedang nak keluar daripada dunia ni. Dan wa inda awwali ahdihi bil akhirah, pada saat awal aku sedang nak langkah masuk ke hari akhirat, dakhilan fiha, memasuki daerah akhirat. Yang mana ketika aku berada ini, kata Abu Bakar, orang yang kafir pun akan beriman. Kata orang kafir kalau duduk tempat aku lah, duduk sakit nak mati ni, nazak ni, dia beriman, dia takut Allah Ta'ala. Orang yang jahat pun akan yakin, dan orang kaki dusta pun cakap betul. Maksud dia, tak ada faedah aku nak mohong masalah, tak ada faedah aku nak khianat nampak masalah, melainkan rugi aku saja. Aku pilih ni semata-mata kerana aku tahu inilah benda yang baik. Aku tak akan bohong buat nanya hampa, kerana aku nak pergi ke akhirat. Kalau siapa pun duduk tempat aku ni, kalau hak kafir pun dia beriman, kalau hak jahat pun dia buat baik, kalau kaki muhung pun dia cakap betul dah lah ni. Nak last dah ni, tak ada pasal untuk aku bohong hampa. Maka aku melantik untuk kamu, aku mencalonkan Umar bin Khattab, maka kamu dengarlah dan taatlah kepadanya. Fa in adil, jika dia melakukan keadilan, yang demikian itulah sangkaan aku dan yang aku tahu mengenai dia ni, dia akan buat adil. Jika wa in badal, jika dia tukar, suruh-suruh merintah cara adil, dia perintah cara tak adil, falikulli imri'in maktasaba minal ithim, maka setiap orang akan mendapat habuan kesalahan daripada dosa yang dia lakukan. Aku tujuan aku ialah kebaikan. Tujuan aku lantik dia supaya dia buat baik, dan aku tak dapat mengetahui benda yang gaib. Dan nanti orang-orang yang zalim itu akan tahu di manakah tempat kesudahan mereka akhirnya. Surat ini dia bagi pada rakyat, dan dia warning pada Umar, hang tukar, Allah Ta'ala ambil tindakan kang. Tuan-tuan hadirin mukminin sekalian, Sayyidina Abu Bakar lepas dia orang bawa keluar surat ni, yang baca, dia pun rasa takut pasal dia calon orang ni. Semua tu tak ada orang yang bagus, melainkan Umar. Dia risau. Dia kata, Allahumma wallaitu bi ghairi amri nabiyika wa lam arad bidzalika illa salahahum wa khiftum alaihim fitnah wa ijtahadtu lahum ra'i fa wallaitu alaihim khairuhum wa aqwahum alaihim wa ahrasuhum ala ma arshaduhum wa qad hadarani min amrika ma hadar fakhlufni fihim fahum ibaduk. Ya Allah, aku lantik satu orang, sedangkan orang yang aku lantik ni tak ada lah pula pesanan daripada Nabi suruh lantik dia. Abu Bakar ni tuan-tuan, dia orang yang cukup takut, patuh pada Rasul. Masa Rasul nak wafat, Rasul hantar tentera orang muda Usamah bin Zaid pergi ke sempadan untuk perang. Apabila Nabi wafat, tentera tak dapat diteruskan pasal Nabi wafat. Bila Abu Bakar naik memerintah, ramai orang murtad. Tapi Abu Bakar terus nak hantar tentera hak Nabi nak hantar itu ni. Orang cadang kepada dia, tangguhlah dulu tentera tu, negara duk ada kalut ni. Abu Bakar kata, kalau aku melihat anjing-anjing berada di keliling kota Madinah ini dan bersiap untuk menggigit isteri-isteri Nabi, aku masih tak dapat untuk menghalang suatu perkara yang aku lihat pada hayat Nabi. Nabi ingin menghantarnya, ataupun Nabi berhasrat untuk melakukannya. Bukan oleh kerana aku tengok Nabi sendiri yang bercita-cita nak hantar Usamah pergi ke medan.
aku tetap meneruskannya. Dia teruskan hantar. Allah Ta'ala rahmat dia tuan-tuan. Bila dia hantar, banyak wilayah yang rasa nak lawan tentera Islam tak berani. Dia kata tengok orang murtad, Abu Bakar kuat, walaupun ada orang murtad dia masih boleh hantar tentera pergi sempadan. Abu Bakar ni masa orang cadang nak kumpul Quran ni, ada orang kata kumpul Quran ni bid'ah hasanah, dia tak erti. Itu tak ada bid'ah hasanah apa, itu bukan ibadat khususiyah, tak ada. Quran tu lah, Quran pun nama dengan kitab. Tapi oleh kerana nak kumpul dalam bentuk mashaf ni benda teknikal ya, bukan ibadat khusus. Cuma Abu Bakar Siddiq tak pernah tengok Nabi buat. Abu Bakar Siddiq kata, kalau hampa suruh aku benda lain ringan, punggah bukit Uhud tu bergoresan, tapi aku nak buat satu benda ni aku tak tengok Nabi buat, aku rasa berat hatiku. Sehinggalah sahabat pujuk, sahabat kata ni tak ada apa kepentingan orang Islam semua. Barulah dia bergerak buat bersama dengan sahabat. Satu orang yang sangat muti', satu orang yang sangat taatkan Rasul dia. Bila dia nak lantik Umar, dia kata, ya Allah, aku calon Umar ni, sebelum ni semua benda aku buat aku kira Nabi suruh. Ni Nabi tak ada, tapi aku calonkan Umar ni tanpa pun cadangan daripada Nabimu, ya Allah. Namun aku tidak ada sebarang tujuan melainkan untuk kebaikan mereka, yakni umat Islam. Aku takut berlaku fitnah. Aku bersungguh-sungguh mengeluarkan pandanganku, maka aku lantik orang yang paling baik di kalangan mereka, yang paling kuat dan yang paling menjaga petunjuk agar mereka sentiasa berada dalam petunjuk. Telah hadirlah kepadaku, wahai Tuhan, apa yang hadir, yakni aku ini telah menghampiri maut. Wahai Tuhan, gantilah untukku satu orang yang baik, sedangkan umat ini adalah hamba-hambamu, wahai Tuhan. Oh, Abu Bakar, tuan-tuan, dia tak ada fikir apa dia orang untung, dia duk fikir nasib orang Islam. Kalau aku tak ada ni, siapa nak urus mereka? Sayangnya mereka kepada umat. Maka lantiklah orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an menguasai pemerintahan umat Islam. Lepas daripada tu dia calon Umar, orang ramai setuju. Bukan naik dengan kebanggaan, Umar naik antara kata-kata Umar, innallaha ibtalakum bi wa batalani bikum ba'da sahibi. Wahai orang ramai, Allah Ta'ala telah uji hampa, turunkan ujian balak pada hampa. Dia lantik aku jadi khalifah, dia lantik aku jadi Abu Bakar, dan dia telah uji aku, dia balakkan aku, dan dengan dia jadikan hampa rakyatku, aku kena tanggung masalah hampa. Demikian ujian dia kepada aku selepas dia menguji sahabat aku Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, silsilah pemerintahan takwa ini, silsilah manusia-manusia yang takutkan Allah Azza wa Jalla, maka dunia Islam satu persatu, walaupun Umar di antara bau kiri dan bau kanannya entah berapa tampung bajunya, tetapi ia menentukan sempadan dan ia menentukan garis panduan peta dunia ini berada di bawah umat Islam. Kita ni walaupun nampak hebat, tetapi kita gagal. Hari demi hari pemerintah-pemerintah Arab menghilangkan tanah air umat Islam. Dikelilingi oleh orang Arab, beberapa juta Israel, tak dapat dilakukan apa-apa pun oleh orang Arab. Padahal Umar bin Khattab yang berbaju tampung itu, ketika menghantar tenteranya sampai ke Palestin dan menjatuhkan Baitul Maqdis, merampasnya daripada Kristian, sehingga orang Kristian nak buat upacara penyerahan kunci kota, mereka menjemput agar Umar datang. Ketika itu tak ada flight, tak ada kapal terbang, dan tidak ada kenderaan mewah untuk khalifah datang hanya dengan menaiki kuda daripada perjalanan yang panjang dan jauh, merentasi padang pasir yang panas, dan perjalanan yang memakan berbelas-belas hari
daripada Madinah menuju kepada kota Palestin. Sampai ke sana, mereka yang tunggu Umar dengan pakaian yang hebat, cantik, untuk jaga imej di hadapan orang-orang Kristian yang sedang nak tengok mana dia khalifah orang Islam yang begitu hebat, yang tenteranya satu persatu berjaya menjatuhkan kekuatan Rom dan Parsi yang merupakan kuasa besar ketika itu. Mereka tengok Umar sangat humble pakaiannya, simple saja orangnya, berjalan dengan beberapa orang yang bersama dengannya, tak dapat dibezakan di antara dia dan orang-orang lain yang bersama dengan dia. Kata Abu Ubaidah yang turut menyambut Umar, kata Khalid, kata orang lain, wahai Amirul Mukminin, mengapa Amirul Mukminin tak pakai agak-agak pakaian smart sikit lah, daripada tunggu kita tu. Kata Umar, kalaulah orang lain daripada engkau kata aku tidaklah begitu duka cita wahai Abu Ubaidah, tetapi engkau menyebutnya hatiku berduka cita. Sebab itu maka Umar menyebut perkataan yang masyhur yang kebanyakan kita selalu menyebut slogannya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam falamma nabtaghil izzati bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Dalam riwayat Umar kata, wa kunna azilla, kita dulu kaum yang hina Arab ni, takut kat Parsi dan Rom tu. Lalu kok sempadan Rom dan Parsi sembah tok nenek Rom dan Parsi tu. Orang Arab takut Rom Parsi tu. Kata Umar, kita adalah kaum yang dahulunya hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Jika kita ingin mencari kemuliaan selain daripada Islam, nescaya kita akan dihina oleh Allah. Khalifah yang bajunya bertampung itu merampas Masjidil Aqsa dan meletakkannya di bawah tangan umat Islam dengan penuh gilang gemilang dan kemegahan umat. Pemimpin Arab, istananya, tengok Qatar, istananya punya hebat, kereta jenis yang sama tak boleh nak dikira, pancurnya emas, bukan harga million, billion. Itu baru menteri minyak dah. Tetapi umat Palestin dalam keadaan susah. Orang tak boleh buat apa. Hadirin mukminin sekalian, kita baca sirah orang-orang yang terdahulu daripada kita. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia memerintah dengan adil dan terkenal keadilan dia. Salah satu yang terkenal Umar bin Khattab ini, pada zaman dia ada beberapa kejadian. Antara kejadian ialah satu, berlakunya tahun Amur Ramadah, dia panggil tahun panas kemarau. Ramai orang rakyat tak ada makan, tuan-tuan. Umar ni dia tak akan makan melainkan setelah dia dengar rakyat semua makan. Sehingga dikatakan ketika tahun kemarau, kulit Umar ni kuning. Bila orang jamu dia pergi tempat tertentu, khalifah orang jamu hebat sikit. Bila dia nak makan, dia tengok ada orang tak makan, dia tak, alangkah buruknya aku ini menjadi pemerintah, aku makan yang sedap-sedap sedangkan rakyat aku dalam kesusahan. Saleh, saleh. Wara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga apabila orang minta jamu dia makan, dia kata makanlah. Kata Umar, bagaimana aku dapat memahami perasaan rakyatku jika aku tidak merasai penderitaan yang mereka rasakan? Dan Umar ni kewarakan dia sampai sehingga satu hari bila dia jalan, sejarah kata dia perut dia bila dia tak makan, orang lain pun susah juga. Dia berbunyi ya. Arab panggil bunyi ni, dia panggil qarqar. Qarqar. Qarqar ni dia bunyi qarqar. Dia bunyi pun dia. Kata Umar, qarqir ma syi'ta fa wallahi la ta'kulu saman hatta ya'kuluhu an-nas. Hang bunyilah apa yang hang nak bunyi kata.
demi Allah hang tidak akan memakan makanan yakni minyak daging melainkan sehingga orang ramai memakannya. Hadirin mukminin sekalian, kadang-kadang kita heran hebat orang ni, Allah Ta'ala jadikan mereka. Setengah orang dia tak faham Islam. Kita tengok tuan-tuan, Masya Allah, para sahabat ni bukan duk main duduk di masjid, duk bersandar di tiangnya, kemudian semayang jemaah, kemudian keluar. Tapi mereka melakukan sesuatu yang mana mereka berkhidmat untuk umat mereka. Sangat-sangat saleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman dia ada cerita yang tuan-tuan semua tahu. Seorang bernama Jablah bin Ayham. Jablah ibn Ayham. Dia ni raja terakhir Ghassan. Dia raja terakhir Ghassan. Ghassan ni dia kerajaan dia akhir jatuh. Tapi dia raja lah, dia berlindung dengan Rom. Bila dia hantar surat kepada Umar bin Khattab, dia nak masuk Islam, Umar bin Khattab suka pasal dia raja. Dia mai ke Madinah, dia masuk Islam, Umar bin Khattab layan dia. Ra'i lah dia ni, kawan keturunan bagus-bagus ya, raja. Lepas tu dia pergi haji. Dia pergi haji, dia tawar-tawar tu, orang pijakkan dia, jatuh sembam dia. Yang pijak ni orang Badawi, Arab Padang Pasir. Dia bangkit, dia tumbuk pun 2 biji, pecah hidung. Kawan ni terus pergi mengadu ke Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bila pergi mengadu pada Umar bin Khattab, Umar panggil Jablah ni. Bila panggil dia duk rasa dia raja, dia duk biasa raja ni dia ada apa, keistimewaan dah, immunity ya. Dia duk biasa macam tu. Jadi bila dia mai pada Umar kata, betul ke hang tumbuk dia ni? Dia kata, tu pun aku buat slow dah. Ikut lagi nak pagi mancok dah. Aku mau katok kepala dia, pijak baju aku raja dah. Oh, itu macam tu hang mengaku Umar kata. Dia kata, ya lah. Dia kata, tumbuk dia balik, bagi pecah yang sama. Dia kata, lah, aku ingat aku masuk Islam, Islam akan memuliakan aku lebih daripada jahiliah lagi. Ni aku masuk Islam, aku jadi hina pula dah. Umar kata, Islam telah menyamakan hang dan dia. Dia ni lari malam, kerana dia lari dan masuk Kristen. Dia lari, dia ikut menghidup akhirnya. Tapi Umar terkenal lah. Umar tuan-tuan pernah dengar banyak cerita dia yang terkenal, yang ahli sejarah tulis antaranya. Dia hantar, dia gubernur Umar ni di Mesir, Amr bin As, sahabat Amr. Orang Melayu ni ada buat cerita kata Amr bin As tipu apa ni, ini tak benar. Bukan Melayu je, Arab pun ada buat cerita ni. Dia kata Amr bin As ni tipu lah apa ni, terpengaruh dengan Syiah. Ni tak benar. Tapi yang penting Amr dia jadi di Mesir. Dia Amr. Dia jangan, bukan nama dia Amru, nama dia Amr. Bila bersambung kita bunyi Amr bin As. Dia tak tahu cerita anak dia lumba kuda ni dengan orang Qibti ni. Orang Qibti ni orang bangsa biasa, bangsa Mesir yang lama Depa ni dulu duduk bawah pemerintahan Kristian. Masa duduk orang Kristian lanyak lebih kurang ya. Bukan ada peluang pun nak buat aduan. Tapi bila mari Islam tiupkan roh baru pada mereka. Dia terasa nilai dia. Bila dia berlumba dengan anak gubernur, anak Amr kalah. Dia balon anak Amr. Pagi banyak kali. Dia kata, ana ibnul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Dia ni tuan-tuan pergi ke Madinah daripada Mesir, punya jauh, berapa belas hari.
nak pergi habaq kat Umar bin Khattab bahawasanya anak dia kena bantai, kena belasah dengan anak gubernur kawan. Umar tulis surat hantar kepada Amr. Amr mai, apa cerita? Dia kata anak hang pukul anak dia ni pasal apa? Dia kata aku tak tahu. Kata Anas, Umar suruh pukul, kami seronok tengok kau tu duk pukul dia tak? Sombong sangat. Anas ni pun sahabat besar-besar, tapi mereka suka tengok orang bawah balas balik, orang atas ni duk buat nanya, dia balas pun tu, dia pukul. Kata dia, muzkam tu'bid abadtahum atau abadtan nas wa qad waladat ummahatuhum ahrara. Amr, bila hang perhamba abdikan orang ramai, mak pak mereka lahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Pasal apa yang hang perhambakan orang ramai? Amr kata tak tahu cerita ni, dia pukul anak ni pun tak tahu nah. Tapi nak ceritanya keadilan Umar bin Khattab, dia adil pada orang ramai sehingga tuan-tuan tengok dia adil pada diri dia, benda yang sangat ajaib. Rawi kita ni Umar ni, sehingga Umar bin Khattab pada hari kemarau tuan, unta semua kurui, rumput kering semua tak ada, kurui unta makan ayak muka. Dia duduk-duduk, dia tengok ada unta gemuk sekok. Dia tanya, unta siapa? Dia kata, unta siapa? Unta Abdullah bin Umar dah, unta anak Amirul Mukminin dah. Pasal apa unta dia gemuk? Panggil dia mai. Anak dia tahu dah hang import dah ni. Dia pasal unta hang pasal gemuk pada unta orang. Dia kata, wahai ayah aku, ada pun unta ni aku beli dengan duit aku yang halal. Aku bela macam mana orang lain bela lah, di tempat ternakan hak kerajaan sediakan. Macam mana orang lain makan, demikian tu lah unta aku makan. Duit aku yang sebenar tak ada aku ambil duit siapa, dan dia gemuk macam mana? Oh, kata Umar bin Khattab, unta hang gemuk sebab dia kata ketika unta hang lalu nak pergi minum air, orang akan ketepikan unta mereka. Orang katakan berikan laluan kepada unta anak Amirul Mukminin. Bila dia nak makan di padang rumput, unta orang lain tak dapat, unta hang dapat. Sebab orang kata berikan keutamaan kepada unta anak Amirul Mukminin. Bila dia nak pergi makan di padang ragut yang lain, orang lain semua tak dapat, orang akan dahulukan unta hang. Berikan keutamaan untuk unta anak Amirul Mukminin. Maka gemuklah unta anak Amirul Mukminin, kata dia. Demi Allah, wahai Abdullah, hang jual unta ni, hang ambil balik modal hang, baki duit tu bagi aku bubuh balik Baitul Mal. Tak ada pasal, bukan salah apa pun. Tapi tuan-tuan, untuk kata orang kemudian nak meniru orang terdahulu, maka sukarlah kita. Warak dan saleh, warak dan saleh. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kurnia pada mereka. Kita tengok dalam dunia orang ramai juga duk cerita pasal Sayyidina Umar ni, hak semangat Islam pun cerita, tapi bila dia naik ke atas 2 kali 5, 5 kali 2 dunia macam itulah berputar. Hak duk semangat sampai naik tengkok-tengkok ni pun kita tengok, oh cerita bagus. Saya ni pun naik pergi atas belum tentu cerita dalam kuliah pandai hakikatnya lahirnya generasi yang baik. Nanti kita akan cerita juga bagaimana salehnya cucu dia Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepimpinan dan pemerintahan yang saleh, yang dengan mereka Allah taala bukakan empire Islam dan Allah taala jayakan. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu dengan niat, sesungguhnya hanya amalan itu dengan niat,
dan setiap orang dibalas berdasarkan apa yang dia niat. Tuan-tuan, semua amalan ada niat, melainkan tindakan refleksi yang orang tak tahu apa, hilang akal. Buat baik pun ada niat, buat jahat pun ada niat. Melainkan hak pelik, orang yang main semayang takbir 3-4 kali, dia kata tak masuk niat, hak tu ganjil. Tuan-tuan, orang curi telur ayam pun ada niat. Anak darah lalu pakai duk kelih pun ada niat. Kalau kata tak ada niat, tak ada dosa dia, berlaku tanpa niat. Dalam terkejut pun ada niat. Tengok lintas tu dia pakai duk teropong, ada niat. Takkan ambil ayat semayang lokueh mai tani duduk dalam saf 3-4 kali takbir tak ada niat, melainkan ada masalah pada fikiran, silap-silap boleh pi apa? Tak payah semayang tu. Tak betul cara fikir macam kita sebut. Hadirin mukminin sekalian, semua amalan dengan niat kata Nabi. Dan setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niat. Sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Sesiapa yang berhijrah untuk dunia yang dia cari atau wanita yang hendak dia kahwini, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Hadirin mukminin sekalian, apa maksud hijrah? Hijrah ni kalau dari segi istilahnya dia boleh pi dua. Hak praktikal fiqh Satu, berpindah daripada daerah ketakutan kepada daerah keamanan. Kita duduk dalam satu keadaan takut. Pemerintah dua, satu pemerintah kafir yang menindas Islam, satu kafir yang tak tindas Islam. Kita duduk dalam satu wilayah yang dia tindas Islam, nak semayang tak boleh, nak menyiarkan, nak membangkitkan syiar Islam tak boleh, nak tutup aurat tak boleh, nak apa tak boleh. Kufur, kafir, pemerintah kafir. Kita disuruh berhijrah. Kalau tak ada negara Islam yang diperintah oleh orang Islam yang memberikan kedamaian, kita berhijrah juga ke daerah kafir yang lain yang tak menindas Islam. Itu pun hijrah juga. Itu pun dikira pahala pasal kita berhijrah kerana nak selamatkan agama. Sebab itu tak boleh pasal satu orang sengaja pergi duduk di tempat yang dia ditindas. Saya buat contoh yang lain. Kita banyak tempat kerja ada, gaji lebih kurang, lebih sikit lah. Kita saja pergi cari tempat kerja yang dia tak bagi kita semayang, dia tak bagi Jumaat, dia tak bagi, gagah kita pergi kerja situ juga, tak ada satu pasal. Sedangkan banyak lagi peluang pekerjaan ada di tempat lain. Siapa yang duduk dalam keadaan itu, dia berdosa kerana dia sengaja memfitnah agamanya, sedangkan dia ada peluang pilihan. Walaupun dua lain syarikat tu syarikat kafir, tetapi satu yang membenarkan agama, satu tak membenarkan agama, tak sama. Yang kedua, hijrah ialah berhijrah daripada negara kufur kepada negara Islam. Yakni negara Islam ialah negara yang diperintah oleh orang Islam dan syiar Islam dapat ditegakkan di dalamnya. Negara Islam. Kita tak boleh kata negara orang Islam ada adalah negara kafir. Kalau kita kata negara kafir, kenapa kita tuntut supaya dibuat Islam yang sempurna? Kalau dia kafir, kita tak boleh tuntut daripada orang kafir supaya semayang. Dia kafir. Bila kita tuntut supaya dia laksanakan Islam, secara tak langsung kita iktiraf dia Islam. Satu orang yang bukan Islam kata, Acong, ini waktu Zuhur dah masuk, apa lu tak boleh semayang lagi? Tak, orang kata, lu gila lah, lu mau semayang lu pergilah, ini bukan agama gua. Betul belah dia. Tapi kalau Acong tu masuk Islam dan dia jadi Islam, kita kata walaupun nama dia Acong ke, kita Ahmad ke, Mat, hang ni tak semayang ke? Zuhur masuk dah nak habis, hang duduk tani guru tengok. Betul, pasal dia Islam. Bila kita tuntut daripada sesuatu pemerintahan supaya buat lagi mana-mana Islam, artinya sebenarnya kita mengiktiraf dia Islam. Bila kita tuntut, lepas tu kita kafirkan dia pula, nampak sangat kita jahil. Nampaklah kita jahil. Pasal apa? Kalau hang kafirkan dia, pasal apa hang tuntut dia?
Ini nampak dia tak tahu. Hadirin mukminin sekalian, negara orang Islam, negara ini dalam keadaan yang berbagai. Macam orang Islam juga, ada orang Islam yang mayang, ada yang tak semayang, ada yang tak puasa. Tapi selagi mana dia itu Muslim, maka dia Muslim. Dosa dia antara dia Allah Ta'ala, kita yang tengok betul kan. Wilayah yang dikuasai oleh orang Islam dan tak dilarang untuk menyiarkan syiar-syiar asas Islam, maka dia adalah wilayah Islam. Yang mana menjadi kecacatan, ia disempurnakan dengan dakwah, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan usaha untuk menyempurnakan, dengan jihad, dengan takwa, dengan nasihat, menasihati antara rakyat dan pemerintah supaya disempurnakan tanggungjawab Islam. Tetapi tak boleh dikafirkan. Kalau dikafirkan, tak ada wilayah Islam. Kita nama Darul Kufur. Bila jadi Darul Kufur, tidak ada wilayah Islam. Bila Darul Kufur, tuan-tuan, kita tanya, simple macam ni. Pasal orang selalu bincang, suka kafirkan wilayah ataupun negara. Negara, kalau sekiranya kafir menyerang Thailand, ataupun menyerang Singapura, sebutlah sini, adakah wajib untuk kita mempertahankan Singapura? Tak wajib. Pasal dia Darul Kufur, diperintah oleh kaum kufur, dan syiarnya syiar kufur. Maka kita tak pertahankan. Kalau dia jatuh pun dia naik kafir, tukar kafir je. Kafir ni tukar kafir ni. Apatah lagi kalau yang sekarang tu Islam, peduli dia. Tapi kalau kafir menyerang negara ini, wajib pertahankan ataupun tidak? Tuan-tuan, mempertahankan dia dikira jihad ataupun tidak? Dikira jihad. Sebab dia Darul Islam. Kalau kita kata dia Darul Kufur, maka tak wajib bertahan, peduli dia. Tapi oleh kerana dia Darul Islam, wajib dipertahankan. Walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu, tapi dia wajib dipertahankan. Kerana dia Darul Islam, tanah air Islam. Semangat-semangat juga tuan-tuan, tetapi benda ni kena faham. Kalau kita kata dia Darul Kufur, macam sebahagian yang mendakwa Darul Kufur kemudian mengkafirkan orang lain, kalau kita kata dia Darul Kufur, artinya dia tak diwajib dipertahankan. Dia sama dengan Singapura lah. Hampa lantak habis, aku balik, hampa sekarang tadi aku pin relay pula. Tapi kalau kita kata mempertahankannya adalah jihad, mempertahankannya adalah mati syahid, maka berarti kita mengiktiraf dia tanah air Islam. Tanah air Islam. Dan dakwaan sesebuah wilayah sebagai Darul Kufur atau wilayah kufur, ini yang siapa-siapa yang ada edah-edah kufur-kufur ni dengar, mendakwa suatu negara itu sebagai kufur akan menyebabkan jatuhnya nilai dia. Lalu apabila dia diserang, tak wajib dipertahankan. Dan apabila mendakwa dia sebagai Darul Kufur juga, maka buat apa kita kata kita berusaha untuk menjadikan Islam lebih sempurna dalam negara ini? Untuk apa? Kalau dah kita kata dia kafir. Kesemua perbuatan itu menunjukkan pengiktirafan kepada keislaman. Dan kita pun sedar dalam dunia orang Islam ni, kebanyakan negara umat Islam ada kelemahannya, tetapi jangan mengkafirkan. Kerana kerja kafir mengkafir ini adalah kerja khawarij. Kerja khawarij yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita memerangi. Hadirin mukminin sekalian, tempat niat adalah di dalam hati. Dasarkan hadis ini, maka tempat niat adalah dalam hati. Tak ada, tak mesti lafaz. Kita dulu keliru benda tu. Saya sebut dengan tuan-tuan dulu, dia keliru setengah lah. Dia bangun sahur dah makan nasi sahur dah, dia tanya anak dia, hang niat lagi nak puasa besok ni? Niat apa tengah malam hang makan? Jadi dia keliru. Dia faham yang dikatakan niat ni, dia atok perkataan dalam fikir, niat di hati.
Tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan terdengar, tuan-tuan nak sandar, tuan-tuan nak garu nyamuk, nyamuk gigit tuan-tuan ni, nyamuk di pipi tuan-tuan tampak, kesemuanya ada niat. Tak perlu lafaz sengaja aku nak tampak nyamuk kerana dia makan darah aku pun nak geram, tampak sekali. Tak perlu. Melainkan orang kata kita ada kurang sikit pada akal kita. Tak perlu. Kemudian tuan-tuan, niat yang baik tak mengubah benda yang jahat. Dia panggil al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik tak mengubah benda yang jahat. Dalam agama ni tak boleh jadi Robin Hood, curi daripada orang kaya bagi pada orang miskin. Dia tak boleh. Hang nak buat, hang buat sedekah. Buat pertunjukan ratu cantik untuk mengutip derma untuk anak-anak yatim. Tak boleh. Buat pertunjukan ratu mandi kolam tu untuk derma untuk orang susah, mangsa tsunami. Dia tak boleh. Niat baik tapi cara salah, dia kira. Dia mesti niat dan cara mesti betul. Cara betul, niat tak betul pun tak jadi dalam agama ni. Cara niat betul, cara tak betul juga tak jadi. Dan ini benda yang kita kena concern, benda kita kena faham. Ada orang dia selalu kata tak apa, niat aku baik, apa salahnya? Niat tidak boleh mengubah, tetapi niat boleh memberikan nilai kepada amalan. Saya selalu buat contoh kerap kaset-kaset saya, tuan-tuan dengar, iaitu apabila satu orang, saya buat contoh, dia naik pergi cuci bangunan tinggi, dia cuci cermin, cuci dia duduk, aku ni bini pun tak apa nak dengar cakap lah ni, anak-anak pun buat sekupang dua, tengok ke bawah, yang ni perasan kalau terjun, yang ni hilang masalah. Dia terjun, mati dia, dikira mati bunuh diri. Walaupun orang kata dia tergelincir tapi di sisi Allah Ta'ala tahu dia bunuh diri, dan hukum dia hukum bunuh diri, dan dia melakukan dosa yang sangat besar di sisi agama. Mai satu orang lagi, dia tak ada niat, dia tak ada niat nak bunuh diri, dia nak, dia cuci nak ambil, tergelincir jatuh. Orang pun sangka dia tergelincir, orang simpan sekali, orang kata dua-dua ni jatuh tergelincir. Seorang jatuh sama, tempat yang sama, mati cara yang sama, kerana niat berbeza. Satu masuk neraka, satu mudah-mudahan Tuhan ampun masuk syurga. Niat boleh menentukan status amal. Kita buat keluar RM10, kita bagi sedekah pada orang ni, dia kata saja aku pergi sedekah, minta Ustaz, ambil. Kita niat sedekah biasa, tabarruk. Kita buat keluar RM10, niat yang ni adalah zakat ataupun fitrah aku dengan isteri aku, dia kira fitrah. Niat menentukan juga jenis dia. Niat menentukan. Kita bangun pagi, kita semayang 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat sebelum menunaikan fajar. Lepas mana baik, dia kata orang nak pergi dah, dia jom pergi tolak orang lagi. Dia kata tak mayang subuh dah, tak sah mayang 2 rakaat. Tak boleh, tak boleh kira hak tu dah kan. Kok mana 2 orang dah. Tak boleh, kerana masa dia buat tu, dia niat tu niat nafilah, dia niat tu dia niat sunat, dia bukan niat subuh. Tak boleh. Maka niat juga menentukan jenis amal, mempengaruhi. Allah Subhanahu wa ta'ala tahulah amalan hamba-hambanya, dan kita minta, oleh kerana niat ni satu benda yang susah nak jaga. Kadang-kadang nampak sama orang, tuan-tuan, nampak muka jurih sama, tapi hatinya berbeza, dan niat daripada Allah Ta'ala. Saya yang main niat mengajak depan ni, tuan-tuan duduk di depan, mungkin tuan-tuan lebih ikhlas daripada saya duduk atas ni. Mungkin saya mengajak kerana saya rasa saya mufti, mungkin saya mengajak, saya kata dah janji nak mengajak mai. Mungkin tuan-tuan mai lebih ikhlas lillahi ta'ala, tak ada kepentingan duduk di situ, tak ada kerana nak menunjuk pada siapa-siapa. Allah Azza wa Jal mengetahui hati setiap hamba-hambanya. Niat juga menentukan yang halal boleh menjadi haram. Saya buat contoh, saya selalu buat contoh ni kerap. Masalah takabur ni bulan-bulan orang kenduri kahwin. Tuan-tuan, Islam ni tak laranglah manusia ni dia nak pakai benda apa selagi halal, dia pakailah. Baju apa dia nak pakai, dia pakai.
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan kepada hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Bekalah. Kalau kita pakai beli kereta mahal, tuan-tuan, orang merendam, berkilau orang lalu. Ui, apa dia lalu? Pasal apa orang pakai? Dia kata kereta ni elok dah, mahal tapi elok dah, jalan cukup sedap, aku cukup minat kereta elok kan. Pakailah halal mudah-mudahan, jangan bazir, jangan apa, bayar zakat, bayar apa pakai. Tapi kalau kita pakai, tuan-tuan, pasal apa orang pakai? Dia kata tak, hang kena tengoklah standard aku, takkan aku nak pakai kereta biasa macam apa pakai kot. Kereta yang sama, seorang halal, seorang haram. Kerana yang seorang pakai kerana diizinkan Allah, seorang lagi pakai kerana nak tunjukkan ketakaburan dia dan membesarkan diri dia di khalayak ramai. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada takabur. Niat. Pakailah baju elok, pakai baju mahal. Orang tanya, cantik baju, kita baju ni mahal, baju ni kata baju elok, aku cukup minat baju elok ni lah. Saya pasal aja dia pakai sedap, pakai elok, tengok elok, aku suka elok. Seorang kata, hang kena tahu lah, aku yang penting ni jenama ni, apa kena tengok ni, bukan besar macam jenama ni. Takabur. Sebab tu orang tanya, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu yang yakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, orang yang saubuhu hasana wa na'luhu hasana, orang yang mau baju dia cantik, kasut dia cantik. Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik dan suka kecantikan. Walakinnal kibr ghamdatun batrul haq wa ghamdatun nas. Yang dikatakan takbur itu menolak kebenaran dan hina orang lain. Dia pandang lekeh. Takkan aku nak pakai baju taraf hang. Kadang-kadang dia tak kata pun. Orang perempuan terutama, abang tak malu ke kita macam ni? Taraf kita bukan macam ni tau. Orang sebelah tu gaji kurang daripada kita pun dah tukar kereta dah. Dia tukar atas dasar takabur tu, bukan di atas dasar keperluan tu, suka yang cantik. Bertukar daripada perkara halal menjadi pada dosa. Sampai kepada masalah nikah kahwin, tuan-tuan. Buatlah kenuri setakadak yang mampu kita lah. Saya malas lah nak sebut, kemudian-kemudian saya sebut orang Perlis ni khatam rupanya dia kenuri sampai kebau mati. Kebau apa, sembelih kebau. Tak apalah, tapi kenuri kahwin ni buatlah siapa yang nak buat dengan ada kadar kemampuan. Agama pun sunatkan walimah ni. Tapi janganlah buat supaya nak tunjuk yang ni lah aku. Takkan aku hang tengok abang hang itu orang sebelah pun tumbang 2 ekor. Apa orang kata kalau aku sekok kan? Nilai itu bukan nilai sedekah ataupun nilai nak melakukan sunnah, tapi nilai itu kerana nak nilai, nak tunjuk nilai diri pada orang lain. Dan tolong, bukan semualah, tolong orang perempuan ni kan, jangan mempengaruhi suami. Benda yang halal akhirnya menjadi haram. Benda tu halal, sunnah, tapi akhirnya dia buat kerana nak tunjuk ke orang, ni dia standard aku. Saya pernah jumpa orang, dia kata nak panggil kenuri. Dia kata, kad ni elok. Saya kata, kad tu mahal sekepin, ada RM2 lebih, RM3. Tapi belah Kuala Lumpur tu, dia kenuri kahwin kos sampai 2.3 juta pada 4 juta. Bagi kat kita buat masjid sebiji. Campurlah dengan kereta, dengan apa, hotel satu kepala main makan RM150-200. Kena 1,000 orang, 2,000 orang. Buat kad ni, kad mahal. Dia kata kad ni RM4, RM3-4. Dia kata mula nak buat kad biasa-biasa, tapi tengok staff saya pun buat biasa, takkan sama dengan mereka pula lah. Dia kira takabur. Hang nak buat kad mahal tak apa, hang ada duit, tapi jangan kerana hang mesti tunjuk hang lebih pada dia. Untuk tunjuk aku ada, hang tak ada, aku lebih pada hang. Hadirin mukminin sekalian, apa yang mengubah hal ni semua? Yang mengubahnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadirin mukminin sekalian, wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang pada
Hari Rabu ni kita di Masjid Masjid Alwi, dan insya-Allah kalau siapa ada soalan, satu soalan. Ada soalan? Tak ada mana? Tak ada ni sama ada dia faham semua ataupun tak faham semua. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.